Assalamualaikum puan dan rakan-rakan. Di sini kami ingin membentangkan tajuk maklum balas terhadap dasar kerajaan sedia ada. Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan iaitu Cik Muhammad Syafiq bin Amid, Cik Aminin binti Muhammad Razi dan Nur Fasha binti Nordin. Keratan akhbar terkini yang dipilih oleh kumpulan kami adalah peraturan dan dasar awam yang adil diperlukan untuk hak pemilikan rumah. Mengikut akhbar terkini iaitu bertarikh pada 8 Jun 2023, Nairobi, kerangka undang-undang dan dasar awam yang adil diperlukan bagi memastikan tiada siapa yang ketinggalan untuk memiliki rumah sendiri. Ketua Unit Perumahan UN Habitat Christopher Lalande menegaskan peraturan dasar yang inklusif akan memastikan hak perumahan untuk semua dapat dipenuhi. Menurut Lalande, masalah ketiadaan tempat tinggal merupakan masalah paling mendesak dan serius di kebanyakan bandar di seluruh dunia. Sejak beberapa tahun belakangan ini, UN Habitat telah bekerjasama dengan rakan kongsi untuk memerangi masalah ketiadaan tempat tinggal. Ini adalah satu perjuangan yang besar. Tidak mampu mempunyai tempat betul sendiri adalah satu gambaran paling ekstrim mengenai kemiskinan bandar. Sudah pasti banyak yang harus dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fasha binti Nordin. Saya sambung perbentangan hari ini dengan maklum balas. Yang pertama, isu berkaitan perumahan dalam negara masih belum dapat diselesaikan dengan wajar walaupun dasar telah dibentuk disebabkan oleh beberapa faktor. Antaranya adalah ketidakmampuan individu untuk membeli rumah mengikut kepada harga pasaran. Yang kedua, harga pasaran bagi setiap unit perumahan kini semakin meningkat sehingga ada kalanya mencecah jutaan ringgit. Tambahan pula ketidakstabilan tukaran mata wang asing serta ekonomi negara telah menyebabkan harganya semakin tidak menentu. Yang ketiga, nilai hartanah akan semakin meningkat saban tahun dan adalah tidak menjadi kerugian bagi mana-mana individu apabila mereka membeli hartanah atau perumahan. Namun demikian, apa yang jelas dapat dilihat adalah mereka masih lagi tidak mampu memandangkan tingkat pendapatan mereka masih lagi berada pada tahap yang rendah. Yang keempat, kos sara hidup kini semakin meningkat setiap hari. Menurut kajian, tahap mampu milik perumahan dalam kalangan rakyat di Malaysia adalah semakin merosot saban tahun. Walaupun pada tahun 2016, tahap mampu milik bertambah baik, namun demikian ia masih di bawah kategori sangat tidak mampu milik. Yang kelima, rumah yang ditawarkan semakin meningkat di mana ada kalanya sehingga melebihi 2 kali ganda harga sebelumnya. Peningkatan harga sebeginilah yang telah menyebabkan tahap kemampuan individu untuk memiliki perumahan atau kediaman sendiri di Malaysia semakin berkurangan. Yang keenam, punca yang seterusnya adalah disebabkan oleh berlakunya ketidaksepadanan antara tawaran dan permintaan rumah di sesebuah lokasi. Seharusnya jumlah tawaran rumah mampu milik perlulah sesuai dengan lokasi. Contohnya, tawaran rumah mampu milik di kawasan bandar perlu ditingkatkan memandangkan kos sara hidup di kawasan bandar adalah lebih tinggi menjadi tingkat kemampuan penduduk di kawasan bandar untuk memiliki perumahan sendiri adalah rendah. Yang ke-8, sekiranya inisiatif sebegini dapat dilaksanakan, maka jumlah milikan rumah sendiri akan meningkat dari semasa ke semasa. Seterusnya, antara kesan yang dapat dilihat dengan jelas apabila isu berkaitan perumahan ini tidak diselesaikan adalah berkaitan dengan kemiskinan. Umum tahu bahawa salah satu kayu ukur kepada kadar kemiskinan adalah ketidakmampuan memiliki rumah atau kediaman yang baik. Perkara ini jelas menunjukkan bahawa apabila seseorang individu tidak mampu memiliki rumah yang selesa untuk menjalani kehidupan mereka sekeluarga, maka mereka adalah dikategorikan sebagai individu yang kurang kemampuan dan miskin.
Melihat kepada perkara ini adalah wajar sekiranya pihak kerajaan mengambil inisiatif dan terus melaksanakan strategi yang bersesuaian untuk memastikan setiap individu dalam lapisan masyarakat mampu memiliki kediaman mereka sendiri. Kesan lain lagi adalah melibatkan keselamatan masyarakat dan negara. Individu yang tidak mempunyai tempat tinggal yang baik secara tidak langsungnya meletakkan diri mereka dalam keadaan yang tidak selamat. Ini terbukti apabila jumlah kes jenayah yang berlaku di kawasan setinggan adalah lebih tinggi jika dibandingkan dengan kawasan perumahan sebenar. Untuk mengatasi masalah berkaitan perumahan bukanlah satu usaha yang mudah kerana ia melibatkan banyak pihak dan pada masa yang sama, kos pembinaan perumahan masa kini juga semakin meningkat. Sekiranya perumahan dijual dengan harga yang sangat rendah, maka pemaju akan mengalami kerugian dan jika perumahan dijual dengan harga yang tinggi, maka rakyat tidak mampu untuk membelinya. Bagi mengatasi masalah yang dihadapi ini, antara penambahbaikan yang boleh dilaksanakan adalah satu, menyelaraskan semua perancangan perumahan sedia ada dan kedua, berkukuhkan lagi keupayaan pihak berkuasa. Bagi menyelaraskan semua perancangan perumahan sedia ada, perancangan perumahan yang dikuatkan melalui dasar sedia ada harus diperhalusi semula di mana ia perlu melibatkan semua peringkat rancangan iaitu pemajuan nasional, negeri dan tempatan. Kedua, penyelarasan semula ini penting untuk memastikan visi dan plan tindakan perumahan sedia ada difahami dengan lebih mudah dan oleh semua pemegang taruh termasuklah pihak berkuasa negeri, pihak berkuasa tempatan, pemaju dan juga orang awam. Yang ketiga, bukan itu saja, ia melibatkan sektor lain dalam merangka setiap rancangan pemajuan juga adalah penting untuk memastikan visi yang diguna pakai di semua peringkat adalah seragam. Assalamualaikum, saya Muhammad Syah Hafiz bin Hamid, muka metik 268474. Kita akan pergi ke slide memperkukuhkan lagi keupayaan pihak berkuasa. Setiap pihak berkuasa harus diberikan kuasa untuk mengintegrasikan semua aspek berkaitan perumahan sama ada di peringkat analisis, perancangan maupun pelaksanaan. Pemberian kuasa ini secara tidak langsungnya membolehkan pihak berkuasa memantau pembangunan perumahan agar selari dengan keperluan semasa dan seterusnya tidak membebankan individu. Apa yang penting adalah pihak berkuasa perlu menjalankan proses pengumpulan data, penyelidikan dan pembentukan aspirasi dan hala tuju perumahan yang sesuai di setiap lokasi yang berada di bawah pentadbiran mereka. Seterusnya kita pergi ke slide kesimpulan. Kesimpulannya adalah faktor pendapatan isi rumah adalah faktor penting dalam mempengaruhi kemampuan isi rumah untuk membeli dan memiliki rumah. Kesedaran isu berkaitan pemilikan rumah ini harus diberi panduan kepada semua pihak terutamanya pihak kerajaan. Pihak kerajaan perlu bertindak mengawal harga rumah supaya wujud kesepadanan antara permintaan dan penawaran hartanah di pasaran. Kerajaan perlu membuat kajian semula di semua kawasan hartanah di bandar dan luar bandar dari segi garis panduan dan standard infrastruktur pembangunan perumahan bagi mendapatkan piawaian harga perumahan yang sepadan dengan pendapatan semasa rakyat. Walau bagaimanapun, pihak pembeli atau rakyat Malaysia perlu berusaha meningkatkan pendapatan mereka walaupun ada bantuan daripada pihak kerajaan bagi membolehkan mereka mempunyai kelayakan membuat pinjaman dengan pihak bank dan secara tidak langsung meningkatkan kemampuan membeli dan memiliki rumah.